Mampukah kita mempertahankan hak kita di Laut Cina Selatan? Tahun lepas, seperti yang kita sedia maklum bahawa 16 buah pesawat Tentera Udara Republik Rakyat Cina PLAAF telah memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia ZMM, Kota Kinabalu FIR dan telah menghampiri ruang udara kita. Pesawat berkenaan dikesan terbang secara formasi taktikal intrail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Dengan formasi panjang itu juga, mereka terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan juga keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Beteng Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara kita. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sebelum ini telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut adalah daripada jenis Ilyushin 276 dan pesawat Xian Y-20 yang terbang pada ketinggian 23,000 dan 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knot. Pesawat-pesawat jenis ini merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. China ketika ini telah semakin agresif meluaskan jajahannya di wilayah perairan yang dituntut di Laut Cina Selatan. China juga sebelum ini dilaporkan bakal mewujudkan Zon Pengenalan Pertahanan Udara Air Defence Identification Zone ADIZ di kawasan tuntutannya. Ini bermakna setiap pesawat yang memasuki ruang udara tersebut dikehendaki untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada pihak China. Jika tidak, China berhak untuk mengambil apa sahaja tindakan terhadap pesawat-pesawat tersebut yang telah disifatkan sebagai menceroboh ruang angkasa milik mereka. Ianya dipetik daripada sumber Daily Times pada Februari 2014. Kawasan yang dituntut China jika mengikut Undang-Undang Antarabangsa United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS adalah di dalam Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia EEZ. Namun, China sampai sekarang tidak pernah langsung mengiktiraf akan undang-undang ini. Kawasan yang dituntut oleh China ini bukan sahaja meliputi keseluruhan Kepulauan Spratly, tetapi juga meliputi perairan Sabah, Sarawak dan juga Brunei, di mana terdapat banyak pelantar-pelantar minyak di sana. Dan dipercayai China memang seperti sengaja untuk menyasarkan telaga-telaga minyak ini memandangkan keperluan tenaga China yang amat besar, sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah negara maju dengan jumlah penduduk teramai dan terbanyak di dunia. Mungkin ada yang berfikir dan berkata bahawa tidak mungkin China akan merampas telaga-telaga minyak ini daripada Malaysia kerana hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik di antara kedua-dua negara pada ketika ini. Kepada yang berfikiran demikian, cuba-cubalah renungkan kembali kejadian pada tahun 1974 di mana Vietnam telah menjadi mangsa kerakusan China ini. Atau adakah kita sendiri yang telah lupa? Pernah berlaku satu kejadian pertempuran di Kepulauan Paracel yang diduduki oleh Vietnam, dan padahal ianya lebih hampir kepada Vietnam berbanding China. Dan dunia telah menyaksikan China berjaya menguasai sepenuhnya Kepulauan Paracel setelah berjaya mengalahkan tentera Vietnam di situ. Kemudian Vietnam telah cuba untuk membawa isu ini melalui saluran PBB. Tetapi China telah menggunakan kuasa vetonya bagi menghalang perkara tersebut berlaku. Selang beberapa tahun kemudiannya, Filipina juga pernah menjadi mangsa kerakusan China, di mana China akhirnya telah berjaya menguasai Scarborough Shoal sepenuhnya yang padahal kedudukannya adalah begitu hampir dengan Filipina. Dunia sememangnya mengetahui yang ketenteraan China semakin hari telah menjadi semakin kuat, terutama sekali apabila mereka telah berjaya memiliki kapal pengangkut pesawat sendiri, dan China juga telah berjaya membina sendiri berpuluh-puluh kapal selam nuklear dan beratus-ratus jet pejuang berteknologi honeymoon. Ini ditambah pula dengan masalah ekonomi Amerika Syarikat yang menyaksikan peruntukan ketenteraan Amerika dikurangkan dengan banyaknya, serta Amerika terpaksa mengundurkan sebahagian besar tenteranya daripada sebelah rantau Asia. Tambahan pula, Amerika juga sebenarnya sangat bergantung kepada China daripada segi hutang luarnya. Dan ini menyebabkan Amerika dilihat mengambil sikap tegas tetapi seolah acuh tidak acuh apabila melibatkan pembulian oleh China ke atas negara-negara dunia ketiga di rantau ini. Apabila China menyerang Vietnam di Scarborough, Vietnam telah meminta pertolongan Amerika, akan tetapi Amerika tidak dapat untuk membantu. Begitu juga dengan Filipina. Yang menjadi persoalan, adakah kita juga harus bergantung kepada Amerika di dalam menghadapi kemarahan China atau sebaliknya? Kita seharusnya lebih bersedia, terutama di dalam meningkatkan aspek keupayaan dan kemampuan angkatan tentera kita sendiri dan aset-aset pertahanan yang ampuh serta terkini demi memberikan keseimbangan hak dan kedaulatan kita.
Memang benar kita tidak mempunyai niat dan jauh sekali mempunyai keinginan untuk berperang. Akan tetapi janganlah sampai kita mengabaikan kepentingan keselamatan negara. Pembangunan ekonomi yang mampan juga bergantung kepada tahap keselamatan negara dan sekaligus ianya akan memberikan keyakinan yang tinggi kepada pelabur asing untuk terus melabur di negara kita. Pokok pangkal ianya harus seiring dengan keupayaan pertahanan negara. Fikir-fikirkan dan nilaikanlah. Berhentilah mengelamun dan menyedapkan hati sendiri. Sejarah telah membuktikan apabila Jepun mendarat, maka bertempiaranlah British melarikan diri menyelamatkan diri. Yang tinggal hanya kita sendiri untuk mempertahankan tanah air kita. Tidak kira apa warna kulit, apa bangsa kita, tanggungjawab kita adalah bersama memastikan kedaulatan tanah air kita terpelihara demi kelangsungan hidup anak cucu kita di masa hadapan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Adat Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.